Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 1 pentaksiran berterusan GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Kami telah memilih tajuk kemunculan kuasa baru ekonomi dunia China dan India. Pensyarah kami ialah Encik Zulihan bin Yusof. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Izul Haziq Syahmi bin Hussein, Raihanah Madiyah binti Rozani dan Nur Aida Najwa binti Mahadi. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang negara China. Yang pertama, China muncul sebagai kuasa baru ekonomi dunia yang dapat menjana dagangan global dan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakan-rakan dagangannya. Yang kedua, China muncul sebagai ekonomi kedua terbesar dunia selepas Amerika Syarikat dengan keluaran negara kasar KNK sebanyak 2 trilion USD atau 13% dari KNK dunia pada tahun 2005. Yang ketiga, China merupakan ekonomi kedua terbesar dunia selepas Amerika Syarikat mengikut KDNK sama ada dari segi nominal maupun PBB. Yang keempat, China merupakan ekonomi utama dunia yang berkembang dengan pesat dengan purata pertumbuhan ekonomi 10% pada 30 tahun yang lalu. Seterusnya, yang kelima, dalam pada masa yang sama, China merupakan pengekspor dan pengimport barangan kedua terbesar dunia. Dan yang keenam, China juga mempunyai rakan dagangan yang utama, iaitu Amerika Syarikat, Jerman, Korea Selatan, Jepun, Hong Kong dan Taiwan yang membentuk lebih 50% daripada jumlah perdagangan antarabangsa. Parti Komunis China (CCP) telah memperkenalkan dasar ekonominya sebagai suatu yang sosialis dengan karakter China. Sistem pentadbiran juga telah menambah kuasa pegawai tempatan dan pengurus kilang dalam industri. Negara China membenarkan pelbagai pengusahawanan dalam servis dan perkilangan ringan membuka ekonomi kepada perdagangan dan pelaburan luar. Pada tahun 1978, kepimpinan China telah mereformasikan sektor ekonominya berdasarkan sesuatu yang berasaskan sistem ekonomi kawasan pusat ala Soviet kepada sesuatu yang lebih kapitalis akan tetapi masih di bawah kawalan parti CCP. Kawalan harga telah dilonggarkan. Dengan ini telah menunjukkan bahawa wujudnya penukaran sistem ekonomi berasaskan komunis kepada sistem ekonomi campuran, iaitu komunis dan kapitalis. Seterusnya, kita beralih kepada faktor kemunculan kuasa baru China. Faktor yang pertama ialah kedudukan geografi, kependudukan dan demografi, kepesatan kegiatan perindustrian, lombok emas, dasar pintu terbuka dan usahawan China berani melabur di luar negara. Kedudukan geografi. Kita tahu bahawa China merupakan tanah yang luas dengan bentuk muka bumi serta iklim yang pelbagai telah memberikan ruang kepada mereka
untuk mengeksploitasi sumber alamnya secara optimal. Maknanya, mereka akan mengeksploitasi bahan-bahan mentah daripada negara mereka dan seterusnya akan mengekspornya ke luar negara. Yang kedua, kependudukan dan demografi. China telah menawarkan banyak tenaga buruh dan telah menarik minat para pelabur asing untuk mendirikan kilang di negara mereka. Yang ketiga, kepesatan kegiatan perindustrian. China telah membolehkan barang ekspornya seperti pakaian, barangan, mesin dan sebagainya ditawarkan dengan harga yang murah sehingga menyebabkan lambakan secara besar-besaran. Barangan dari negara itu dipasarkan di pasaran dunia, di serata dunia. Seterusnya, pelabur-pelabur asing telah menganggap China sebagai lumbung emas, di mana kemasukan pelabur dan golongan kapitalis untuk membuat pelaburan di China disebabkan faktor negara itu mampu mendatangkan keuntungan yang besar kepada mereka. Bangsa China juga telah dikenali sebagai bangsa yang suka berniaga. Seterusnya ialah dasar pintu terbuka. China telah membuka peluang kepada para pelabur asing, terutamanya dari negara-negara maju di sebelah barat dan juga Amerika Syarikat untuk melabur di negara tersebut. Dan seterusnya, usahawan China telah berani melabur di luar negara. Sebagai contoh, kontraktor China telah berjaya memperoleh tender bagi melaksanakan projek-projek yang bernilai berbilion-bilion ringgit di Pakistan, Qatar, Bahrain dan negara-negara lain yang yakin dengan kemampuan mereka. Seterusnya kita ambil alih pula kepada kemunculan China sebagai kuasa ekonomi dunia. Pada tahun 1979, pemerintahan Deng Xiaoping telah memajukan ekonomi China sehingga berkembang pesat pada tahun 1979. Jadi perkara yang beliau lakukan ialah mereformasikan sektor ekonomi China kepada sistem ekonomi pasaran bebas. Jadi pelbagai kapitalis China diperkenankan seperti bursa saham, fabrik ekspor dan perusahaan asing. Jadi semakin hari semakin meningkat penduduk di China. Jadi dicatatkan pada 17 September 2019 sebanyak 1.5 bilion populasi China. Jadi China mempunyai 18,59% daripada jumlah penduduk bumi. Jadi jangkaan daripada pihak luar, ramai yang menjangkakan China akan mengambil alih kedudukan AS, Amerika Syarikat, sebagai kuasa ekonomi terbesar dunia dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Bank Dunia juga menjangkakan China akan mendahului Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi nombor 1 menjelang tahun 2025. Jadi seterusnya kita akan lihat pula kesan positif kemunculan China terhadap Malaysia. Yang pertama, ekonomi Malaysia menjadi lebih kukuh. Yang kedua, menghindarkan ekonomi negara daripada tergelincir ke kancah pertumbuhan negatif. Yang ketiga, asas bagi pemulihan yang pantas. Dan keempat, krisis kewangan global menjadi stabil. Seterusnya kita akan tengok pula kesan negatif kemunculan China terhadap Malaysia. Jadi, yang pertama ialah kejatuhan institusi kewangan negara. Yang kedua, menyebabkan pengangguran, harga
Yang ketiga, harga komoditi tinggi. Jadi komoditi itu apa? Komoditi itu ialah barang yang mempunyai permintaan dan dibekalkan tanpa perbezaan kualitatif untuk meratasi pasaran. Contohnya kertas, petroleum dan susu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang negara India. Seperti yang kita tahu, India merupakan sebuah negara di Asia yang mempunyai kepadatan penduduk kedua tertinggi di dunia dan juga negara ketujuh terbesar berdasarkan ukuran wilayah geografi. India juga merupakan ekonomi terbesar keempat dunia dalam produk nasional bruto (PDB) yang diukur dari segi daya beli atau purchasing power parity atau juga dikenali sebagai PPP, pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Seterusnya, India juga merupakan negara yang lengkap dengan sistem demokrasi liberal terbesar, iaitu kekuatan tentera terbesar dan pemilikan senjata nuklear. Seterusnya, seluruh negara bahagian India di utara dan timur laut dibentuk oleh banjaran Himalaya. Wilayah lainnya terdiri dari hamparan Indo-Gangetik yang subur dan di sebelah barat berbataskan Pakistan Tenggara terdapat Gurun Thar. Seterusnya, semenanjung India di selatan, sebahagian besarnya ialah dari hamparan dekat dua banjaran pesisir yang berbukit iaitu Ghat Barat dan Ghat Timur. Seterusnya, kemunculan India sebagai kuasa ekonomi dunia. India sebagai kuasa ekonomi dunia. Tenaga kerja sebanyak 509.3 juta, iaitu 60% daripadanya bekerja dalam bidang pertanian dan industri berkaitan, 28% dalam bidang perkhidmatan, manakala 12% dalam bidang perindustrian. India mengamalkan aktiviti pertanian utama seperti beras, gandum, biji minyak, kapas, rami, teh, tebu dan ubi kentang. Sektor pertanian ini membentuk sebanyak 28% KDNK, manakala sektor perkhidmatan 54% dan perindustrian 18%. India menjalankan perindustrian utama seperti pembuatan kereta, kimia, simen, perkakas elektronik. India turut mengekspor tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan manakala minyak mentah, jentera, baja dan kimia pula ialah import utama. Seterusnya, sekumpulan besar orang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggeris serta pakar yang terlatih menjadikan India sebagai destinasi penyumberan penting bagi korporasi multinasional dan juga destinasi popular untuk pelancongan. Seterusnya, faktor kemunculan kuasa baru ekonomi dunia. Yang pertama, mempunyai sumber alam. India kaya dengan hasil sumber asli seperti bauksit, keramik, arang biji besi, batu kapur, petroleum dan biji timah. India juga kaya dengan hasil tanaman seperti beras, gandum, kapas, biji minyak dan teh.
Kesemua hasil sumber tersebut membawa kepada peningkatan ekonomi India. Yang kedua, India mempunyai tenaga kerja yang ramai. India dengan 1.3 bilion penduduk adalah gergasi Asia Selatan dengan jumlah penduduk kedua ramai selepas China, iaitu 1.4 bilion. India adalah negara kedua terpadat di dunia dan sebanyak 65% penduduknya berumur 35 tahun. Oleh itu, India mempunyai tenaga kerja paling aktif yang akan mendorong perubahan dalam 2 hingga 3 dekad akan datang. Tenaga kerja muda akan meningkatkan persaingan untuk pekerjaan dan dengan itu meningkatkan keuntungan perniagaan dengan kos buruh yang rendah. Yang ketiga, penglibatan dalam perindustrian. Perindustrian utama negara ini ialah pembuatan kereta, seni, kimia dan pembangkit elektronik. Seterusnya, pemprosesan makanan yang banyak dihasilkan dengan ketan sumber alam yang meluas. Penghasilan jentera, pelumpuhan petroleum, krudi, kelengkapan dan pengangkutan serta tekstil. Dan yang keempat, penglibatan dalam pertanian. 60% saudara rakyat India bekerja dalam bidang pertanian. Antara hasil pertanian utama di India ialah beras, gandum, biji minyak, kapas, rami, teh, tebu dan genta. Yang kelima, mendapat bantuan dari Blok ASEAN. Kerajaan yang diterajui Narendra Modi yang masih membawa dasar pandang timur, tetapi pada sidang kemuncak ASEAN ke-12, beliau membuktikan India telah menekankan dasar itu kepada dasar tindak timur. Narendra Modi seorang yang pragmatik dan telah membuktikan pada 10 negara di Blok ASEAN yang beliau mampu mengubah India kepada serius strategik player. Maritim India juga menjadi agenda utama yang memainkan sebagai kesatuan geopolitik antara keselamatan negara ASEAN di Lautan Hindi yang membolehkan kerjasama daripada pihak India dan negara ASEAN lain. Menurut Narendra Modi, rantau Asia mempunyai banyak persamaan daripada perbezaan antara rantau ini mempunyai nilai-nilai budaya, agama dan mempunyai kolektif yang besar daripada jumlah penduduk global serantau Asia. Seterusnya ialah kesan kemunculan India sebagai kuasa baru ekonomi. Yang pertama, buruh daripada India turut membantu Malaysia dengan memberikan tenaga kerja yang banyak dengan kadar kos yang rendah. Contohnya seperti yang dapat kita lihat pada hari ini di bandaraya-bandaraya di mana ramai pekerja daripada India telah membantu dalam pembinaan infrastruktur di Malaysia. Seterusnya, minyak sawit yang diimport dari Malaysia ke India juga merupakan kesan perdagangan dalam ekonomi yang kian meningkat. Yang ketiga, kesan kemunculan India juga telah meningkatkan hubungan diplomatik antara India dan Malaysia. Hal ini juga turut memberi keuntungan kepada negara-negara di ASEAN. Seterusnya, pelaburan yang besar dapat kita perolehi untuk melakukan projek-projek infrastruktur. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada keupayaan India menandingi China. Jadi, apa yang India buat untuk menandingi China? Jadi, yang pertama ialah gabungan kerjasama antara China dan India akan mewujudkan paduan ekonomi yang lebih besar dan mantap. Jadi, di sini kita boleh lihat yang India dan China bergabung untuk menjadikan ekonomi mereka semakin maju. Jadi, yang kedua apa mereka buat?
Amerika Syarikat merupakan salah satu negara yang menjadi rakan perdagangan utama ialah India. Telah banyak mengekspor peralatan. Jadi Amerika Syarikat merupakan salah satu negara yang menjadi rakan kepada India. Okey, yang ketiga, India ialah sebuah negara demokrasi serta mengamalkan sistem pasaran yang membolehkannya menjadi negara pengembang Amerika Syarikat. Jadi, yang keempat pula, India banyak mengekspor berbagai hasil seperti pertanian, logam, permata dan bahan kimia ke Amerika Syarikat. Jadi, secara tidak langsung, India boleh menunjukkan apa yang mereka ada dan ekspor kepada Amerika Syarikat untuk dijual di sana dengan harga yang mahal. Jadi orang-orang Amerika Syarikat akan kenal India ni sebagai yang maju dalam pertanian, logam, permata dan bahan kimia dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada langkah untuk memperkembangkan lagi ekonomi. Bagi negara China, pendekatan keselamatan perlu dititik beratkan oleh kebanyakan negara di ASEAN. Yang kedua, ASEAN juga perlu mendekati China serta negara-negara Asia Timur yang lain. Untuk yang ketiga, China telah menubuhkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ataupun dipanggil Free Trade Area dalam tempoh 10 tahun. Seterusnya, China juga telah menubuhkan kawasan perdagangan bebas Asia Timur, East Asia Free Trade Area, EFTA. Seterusnya, India pula telah menjalankan rantaian perniagaan dengan efisien bagi meningkatkan lagi ekonomi mereka. China dan India juga telah berhasrat untuk meningkatkan lagi hubungan dagangan antara dua hala. Seterusnya, India juga telah mengambil kesempatan terhadap sekumpulan besar orang yang berpendidikan tinggi, fasih berbahasa Inggeris dan pakar-pakar terlatih. Seterusnya, kita lihat perbezaan fakta ekonomi China dan juga India. Dari segi barangan yang diekspor, China telah mengekspor barang-barang seperti mesin elektrik termasuk kelengkapan pemprosesan data, pakaian, tekstil, besi dan kalori, kelengkapan optik serta perubatan. India pula telah mengekspor barang-barang seperti tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan perisian. Rakan dagangan ekspor China ialah Jepun, Hong Kong, Korea Selatan dan juga Jerman. India pula Amerika Syarikat, China, Emirat Arab Bersatu, United Kingdom dan juga Hong Kong. Seterusnya, mereka juga telah mengimport barangan mereka ke luar negara. Contoh barang-barangan yang diimport ialah dari segi negara China, mesin elektrik, bahan api, minyak, galian, kelengkapan optik, perubatan, biji logam, plastik dan juga bahan kimia organik. Kalau India pula, mereka telah mengimport barangan seperti minyak mentah, jentera, baja dan juga kimia. Rakan dagangan import China ialah Jepun, Hong Kong, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Taiwan dan juga Jerman. Rakan dagangan import India pula ialah China, Amerika Syarikat, Belgium, Jerman, Australia, Singapura dan juga United Kingdom.
Secara keseluruhannya, perkembangan ekonomi dunia semakin rancak berkembang. Negara yang maju dari segi ekonomi dan pengurusannya pasti akan menguasai ekonomi dunia seperti China dan India. India dan China merupakan negara yang mempunyai budaya yang lebih terbuka, mempunyai peluang yang lebih besar dan mudah diterima dunia. Berdasarkan kemampuan tersebut, negara-negara ini dilihat mampu menjadi kuasa ekonomi yang lebih mantap dan dapat diterima oleh masyarakat global. Ekonomi Malaysia menjadi lebih kukuh dan berjaya menghindarkan ekonomi negara daripada tiga kancah pertumbuhan negatif yang lebih buruk dan berpanjangan. Asas ekonomi yang kukuh juga telah menyediakan asas bagi pemulihan yang pantas dan krisis kewangan global menjadi stabil. Di dahan arah hingga kenali. Hingga sekawan di pohon jati, Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.